Dan kalau dia mengeluh dia ada masalah dengan diri dia, selalunya dia ada masalah dengan Tuhan. So dia selalu antara either or tu lah. Maksudnya kalau seorang tu mengatakan hidup dia resah, gelisah, dia rasa diri dia tidak tenang, tidak tenteram, yang maknanya tekanan, depression, maknanya masalah dengan diri dia. Center pada masalah dia adalah diri dia. Kalau kita usik-usik, kita korek-korek, cari cerita dia, selalunya kita akan dapati punca masalahnya ialah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya hubungan dia yang longgar, salah faham dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terlupanya dia dengan luasnya kasih sayang, rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cuba betulkan isu itu. Tapi kalau konflik dia ialah kepada Tuhan, ya, dia tak percaya dengan Tuhan, dia tak percaya dengan Islam, dia tak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalunya masalah tu ialah kerana dia ada masalah dengan diri dia. Jadi saya cuba explore apa masalah diri dia. Kita ada perkongsian sebelum masuk tajuk ni. Bila dibincang-bincang, dikorek-korek kembali, rupa-rupanya kenalah ya. Maknanya apa yang saya cuba jadikan sebagai panduan ni kena juga dalam kes baru ni. Pelajar ni ada masalah dengan diri dia, iaitu dia ini dibesarkan oleh ibu bapanya dengan cara yang keras, sehingga dia tidak pernah dapat menunaikan apa sahaja kemahuan diri dia. Semuanya mengikut kemahuan mak ayah dia, termasuklah bidang yang dia belajar. Ya, maknanya dia minat satu bidang lain, tapi ayah mak dia paksa dia ambil satu bidang yang dia tidak suka. Kesimpulan saya ialah dia kehilangan diri dia. Apabila keinginan kita, kemahuan kita, pendapat kita, semuanya tidak pernah diendahkan, maknanya kita hilang diri kita. Ya, she lost herself. Diri dia tak ada. Dan bila diri dia tak ada, dia akan pindahkan, mengatakan masalah dia itu dengan Tuhan. Maknanya Allah Allah kata Allah sayang pada saya, tapi saya tak rasa pun sayang Allah dan sebagainya. Jadi jangan tulikan masalah dia dengan Allah, selesaikan masalah diri dia dengan diri dia. Maknanya cuba balikkan keyakinan diri dia kepada diri dia, kembalikan harga diri dia, kembalikan kewujudan dia dengan mengiktiraf kemahuan-kemahuan dia. Dari situ insya-Allah sedikit demi sedikit persepsi dia terhadap agama, persepsi dia terhadap Tuhan akan beransur-ansur menjadi boleh diperbaiki lah, lebih kurang macam tu. Jadi saya lontarkan perkongsian ni sekadar saya pun tak tahulah maknanya letak pengajaran dia macam mana, terpulang pada tuan-tuan perempuan untuk melihat daripada sudut masing-masing. Tetapi kes-kes yang macam ni sangat banyak berlaku di kalangan anak-anak muda kita yang berdepan dengan pelbagai konflik. Sebab pelajar-pelajar ni ketika dia dibesarkan oleh ibu bapa dia mungkin dengan cara garang, ya, maknanya cuma senapang je lah, tak ada rumah, ya, tapi maknanya kalau rotan ke apa tu dah memang dah biasa lah, ya, anak buat kerja rumah, bapa diri pula dengan rotan biasa, ya. Ada orang boleh dibesarkan dalam bentuk yang begitu, dan dia tidak melihat itu sebagai satu perkara yang negatif, dia terima parents dia garang. Bila dia mula rasa benda tu tak kena, selalunya saya perhatikan dia jadi macam ni apabila pelajar ni pergi asrama ataupun bila dia pergi masuk universiti. Sebab bila dia pergi asrama, dia masuk universiti, antara benda yang selalu mereka buat ialah dia ziarah rumah kawan dia. So bila dia ziarah rumah kawan dia, dia akan tengok macam mana parents orang lain pula. Ya, parents orang lain tak macam mak bapak aku. Parents orang lain, anak boleh cium tangan mak, boleh cium tangan bapa, aku pegang tak pernah muka bapa. Kan? Maknanya bapa pegang muka aku pernah dia pun berpegang, kan? Jadi lama-lama dia jadi geram. So selalunya saya jumpa pelajar-pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, mereka mula akan rasa tidak puas hati dengan mak bapak masing-masing. Mula membuat perbandingan kerana mereka mula expose kepada ibu bapa yang lain-lain. Jadi saya sekadar maklumkan perkara ni terutamanya bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada anak-anak remaja, supaya mungkin alertlah sikit dengan perkara ni. Mungkin ya perasaan tidak puas hati dan macam-macam benda ni boleh timbul. Of course lah, ada benda yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak juga, tetapi juga kepada ibu bapa ada beberapa perkara yang perlu juga kita ambil perhatian. Baik, itulah sedikit mukadimah yang ingin saya kongsikan bersama pada malam ni. Sebelum masuk tafsir ni, hajatnya nak sentuh sikit pasal yoga, tapi maknanya takut pula rasanya kan, apa ni, banyak orang marah ya. Sebelum ada orang marah